Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, so hari ini saya akan sambung chapter yang ketiga, di bahagian yang kedua. Last week kita dah berhenti chapter yang ketiga ni kalau tak silap sampai slide yang ke-12, yang mana kita dah tengok tentang introduction on what is the devices, the technology, the infrastructure that we need to enable the digital business. And today we are going to the second part, okay, from slide 13 here in your Microsoft Teams channel BFT225, which is designing an e-commerce website. So in designing an e-commerce website, saya bagi assignment, group assignment. Group assignment adalah berkaitan dengan designing an e-commerce website. So apa yang awak perlu buat dalam designing an e-commerce website adalah membangunkan satu laman web untuk menjual barang-barang, tak kisah barang-barang apa pun, tetapi pastikan yang sah di sisi undang-undang di laman web tu. Contoh macam awak buka www. Apa yang saya boleh sebut, bukanlah bukanlah level Shopee, Lazada, tapi macam lebih kepada your own product. Contohnya www.fashionvalet.com, contohlah. Okay, mungkin awak punya tu akan ada nama sendirilah, www.kedaisaya.com dan seterusnya. Okay, so dalam designing website ni dia terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama kita sebut sebagai web design, okay, web design. Yang kedua kita sebut sebagai hosting the web. So first, before we have our web, we need to know what to use to design our website. Okay, masa mula-mula internet, masa mula-mula programmer membangunkan laman web, antara yang menjadi keutamaan ataupun antara yang menjadi ciri-ciri penting seorang pembangun laman web adalah mengetahui ataupun menguasai programming language untuk membangunkan sesuatu web. Contohnya HTML, macam yang ada kat sini, HTML, jQuery, CSS server dan sebagainya. So untuk level group assignment tak perlulah sampai tahap awak kena belajar HTML dan sebagainya, sebab kita ada pada zaman sekarang ni kita ada banyak web based web design yang kita boleh gunakan untuk membangunkan laman web ataupun membangunkan e-commerce system. Contohnya seperti free web, contohnya seperti WordPress, dan beberapa lagi lah yang saya akan bagi detail dia dalam awak punya group assignment. And then hosting the web pun kita tak perlu nak fikirkan sangat lagi pada masa ini, sebab kita akan gunakan mockup host yang disediakan oleh laman web percuma tu untuk buat laman web awak sendiri. Nanti awak akan explore benda tu. Kita tak akan belajar detail on the technical dalam kelas, tapi you need to explore it yourself. Saya cuma akan bagi konsep sahaja. And then yang kedua, selain daripada kita mengambil kira web design ni, kita juga kena mengambil kira the compatibility of our web with the devices that your customer ataupun our customer use at this time. Contohnya ada yang guna PC, ada yang guna laptop, ada yang guna mobile, kemudian ada yang size screen dia 15 inci, 14 inci, kalau yang mobile ada yang 10 inci, ada yang 6 inci, ada yang kecil lagi sampai 3 inci pun ada. So kita kena make sure that our web are responsive enough to boleh dikatakan kebanyakan devices yang digunakan oleh customer. Kalau tak, nanti customer buka dekat handset kan, kadang-kadang kita buka web dekat handset, kita dapati laman web tu interface dia tak cantik, tak boleh nak diakses. Okay? Dan saya juga tak akan minta awak untuk buat sampai ke peringkat apps. Kadang-kadang dekat mobile kita boleh buat apps untuk access kepada kita punya e-commerce store. Cukup sekadar web dahulu, okay, untuk group assignment ni. So maksudnya kalau dia nak buka dekat phone, dia akan buka sama ada Google Chrome ataupun dia gunalah Microsoft Edge, Firefox dan sebagainya, Opera dan sebagainya, doesn't matter. Okay, so itu yang kita akan buat dalam group assignment, dan itulah konten dalam bahagian kedua chapter yang ketiga ni. Okey, dalam penggunaan laman web kita ada satu perkara yang kita sebut sebagai URL. Mungkin ramai yang dah pernah dengar URL ni, ataupun kita sebut juga sebagai domain name. Apa dia URL ni? URL ni kalau ikut nama penuh dia adalah Unified Resource Locator. Satu alamat yang mana kita gunakan untuk akses kepada lokasi
web store ataupun lokasi laman web yang kita nak akses tu. Sama seperti alamat rumah kita lah. Kalau kata kita nak pergi rumah kawan kita, rumah dia nombor 1, Jalan 7. So kita kena pergi ke alamat itu baru kita boleh jumpa dengan kawan kita tu. So dalam kes ini kita nak buka laman web kedai awak tadi tu kan. Awak kena masukkan www.kedaisaya.com. Itu adalah laman web. So web address are structured in a standard way as follow. Dia ada standard dia macam alamat rumah lah. Dia start dengan nombor 1, nombor rumah, lepas tu nama jalan dan nama taman, kemudian postcode, bandar, negeri dan negara seterusnya. So dalam web address dia distrukturkan ataupun distrukturkan seperti berikut lah. http www. Ada domain name dia and then dot extension dia and then kat belakang tu kemungkinan akan ada file name dan sebagainya. Okey, ada berapa komponen dalam ni nanti kita akan tengok dalam slide yang seterusnya. Dia akan ada beberapa lah, 4, 5, 6 komponen dalam web address yang panjang ni yang kita akan tengok satu persatu. Okay, what do the following extension or global of the top domain stand for? Kan kadang-kadang kita tengok website www.domain name dia, lepas tu dia ada .com lah, dia ada .my lah, .co lah, .org lah, .gov lah, yang macam ni kan. Ada banyak ni, .edu, .net, .biz. So what does it mean by this extension untuk setiap laman web tu? Contoh macam .com ni dia adalah satu laman web yang global, yang general. Okay, .co.uk melambangkan yang laman itu berasal daripada negara UK. Kadang-kadang .com.my melambangkan negara laman web itu berlokasi di Malaysia. Kadang-kadang kita jumpa .uk.com, samalah dia terbalik je, tapi itu adalah yang daripada UK. Kalau US apa? Dia .us. Kalau Singapura apa? Dia .sg. Indonesia dia .id dan sebagainya. Okay, .org. Apa maksud .org? .org ni maksudnya laman web itu melambangkan laman web untuk sesebuah organisasi, biasanya yang non-profit organisation. Okay, .gov laman web kerajaan. .edu macam Unimap kan, .edu.my melambangkan educational institution di Malaysia. Kadang-kadang dia pakai .edu.my kan, .my itu mewakili Malaysia. Kalau di UK dia pakai ac.uk. So education lah dekat UK. Okay, .edu.id maksudnya edu dekat Indonesia. Okay, .net biasanya untuk laman web yang bersifat network. .biz laman web yang bersifat business. .info biasanya laman web yang bersifat info lah dan seterusnya. Seterusnya, ini yang saya kata komponen-komponen dalam URL. Okay, dimulakan dengan HTTP, itu adalah protokol, Hypertext Transfer Protocol, yang digunakan oleh internet untuk identify lokasi laman web tu. Okay, nama protokol yang digunakan macam dalam sistem post, dia ada postcode. Postcode itu adalah protokol untuk menentukan lokasi bandar yang nak dihantar surat tadi tu. Okay, kadang-kadang yang baru ni kita akan jumpa HTTPS. Dia ada S kat sini. Okay, ada double dot, lepas tu baru slash. S itu stand for secure. Kita akan dapat laman web yang menggunakan Hypertext Transfer Protocol secured, yang ada encryption. Biasanya bank, laman web yang ada account lah, Shopee, Lazada, email, dia akan ada S kat situ. Okay, www dia adalah subdomain standard lah untuk internet. So www ni refer kita access kepada internet. And then .google itu adalah domain name. So macam contoh kedai sendiri kan, .kedai itu adalah domain name. .com itu adalah extension macam yang saya sebut tadi. So itu 4 komponen utama dalam URL. Kalau tak ada 4 ni, URL tu tak boleh diakses. Kadang-kadang subdomain ni dia boleh jadi macam Unimap, http dia start dengan Unimap. Unimap itu adalah subdomain dia. Okay, sebab ada akses kepada server Unimap sendiri, dia bukan server internet di peringkat antarabangsa. Kemudian Unimap pipit contohnya kan, pipit itu domain name dekat terbalik pipit bukan pipit lah sekarang, FSGM itu subdomain dia .unimap.edu.my. Subdomain itu digantikan dengan nama jabatan dia. Pun boleh, tak ada masalah macam tu. Okay, ini contoh yang lain. Ini kalau panjang lagi lah. Dia asal dia 4 tu saja, 4 yang asal tadi. Tapi kalau nak panjang lagi boleh lah. Ini protokol dia, ini subdomain dia, ini main domain dia. Yang ni dia panggil top level domain ataupun extension tadi. Lepas tu dia ada, selepas tu dia akan ada slash. Slash ni macam kita buka drive kita, c// inilah folder yang pertama. Inilah folder pertama dalam laman web tu. Category which itself can form a keyword. Ni kedai.com / baju contohnya. Slash lagi baju perempuan. Slash lagi seluar. Slash lagi yang barulah nama file yang nak diakses tu. Okay.
Last sekali biasanya dia akan ada lah kat belakang tu .html ke .doc ke, bergantung pada jenis dokumen yang dia buka. Kadang-kadang kalau buka PDF akan dapati dia ada .pdf dekat situ. Alright. Dan seterusnya ini satu lagi contoh, ada protokol. Ini ada host dia, yang 3 tu adalah host dia. Okay, kalau campur dengan protokol kat depan dia jadi URL lah. Okay, ini directory path dia, folder yang pertama. Ini file name dia. Kadang-kadang lepas file name tu dia ada tanda tanya, lepas tu adalah macam-macam simbol sama dengan, dan itu adalah jenis query. Contoh kalau awak buka Google, awak type kat situ Unimap, awak tekan search, and then jawapan yang macam ni lah yang akan dikeluarkan. Itu menunjukkan laman web itu adalah laman web query kepada satu soalan yang ditanya ataupun satu keyword yang dicari dalam laman web. Okay, ini lagi contoh. http www.example.com. Dia bagi tahu lah nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa kan. Kadang-kadang dia ada port, okay, dia akan appear macam ni. Port ni dia akan appear masa bila? Masa kita access daripada intranet terutamanya, dia akan keluar nombor port. Kalau internet selalunya dia tak pakai nombor port, dia akan pakai location ID. Okay, pass resort ID, section ID. Okay, ini perkara-perkara yang awak kena tahu. Ini contoh laman web e-commerce yang dibangunkan oleh senior-senior awak tahun lepas ni, bukan tahun lepas, beberapa tahun lepas, menggunakan, masa tu kita guna WordPress yang dibangunkan dalam server Unimap sendiri. Tapi kali ni saya tak nak, dah bukan kali ni lah, dah beberapa semester dah saya tak stickkan pembangunan ke menggunakan WordPress, sebab WordPress dulu menggunakan server Unimap. Nanti awak susah nak access dekat luar. Jadi awak boleh gunakan mana-mana free internet web yang ada dekat internet tu untuk access awak punya ataupun untuk bangunkan awak punya web store. Nanti saya bagilah contoh-contoh. Saya dalam guideline ada bagi contoh tak? Saya pun tak ingat. Nanti kalau tak ada saya akan tambahkan dalam guideline tu. Okey, contoh macam yang kawan-kawan sini punya ppage.unimap.edu.my/e-commerce/ ni nama kedai dia, Little Lily. Ni Nutriro, View Valley. Ni contoh nama kedai dululah. Kalau tengok kat sini tahun ni pun tahun 2017 dulu kan. Okey, seterusnya laman web ni dia ada value dia. Bila kita buat sesuatu alamat, dia akan ada nilai, dia kena bayar. Dia kena bayar. Contohnya macam awak buat nanti kan, katalah awak guna free web store kan, www.free.store.com/ kat belakang tu baru nama kedai awak. Macam tadilah, ppage.unimap.edu, belakang tu baru nama kedai. Tapi kalau nak buat nama sendiri, macam saya sebut dalam contoh awal, www.kedai.com, kedai tu awak nak ambil. So itu perlu dilanggan. Nak langgan dengan siapa? Dengan dia panggil apa, domain provider lah. Okay, dia ada domain provider, dia ada host provider. Host ni untuk kita simpan data, domain provider ni untuk kita dapatkan nama tu. Ni contoh lah, macam insurance.com, harga dia macam tu pada tahun 2010. Vacation rental, harga dia kalau nak dapatkan alamat tu, dijual pada harga tu. Private jet, kan, internet, ini nama-nama yang penting lah kan, kalau nak nama-nama yang orang cakap mudah diakses oleh pengguna. Macam contoh awak nak gunakan nama kedai tu www.shopee.com ataupun www.lazada.com, boleh tak? Boleh lah kalau Lazada atau Shopee nak jual alamat laman web dia tu, sebab itu adalah aset dia. Okay, kalau nak jual, tapi kemungkinan besar dia tak jual lah, sebab dia masih doing business. Tapi kalau kata dia nak jual, dia boleh jual dan dia boleh letak harga ikut lah siapa yang beli paling tinggi kan, macam nombor plate kereta lah kan. Siapa nak kalau di Perlis ni sekarang ni RAF kan, RAF1, siapa nak RAF1 boleh bidding lah kan. Okay, sama juga dengan laman web pun. Okay, managing application infrastructure, kita ada dua kaedah untuk nak manage infrastructure dalam web ni. Yang pertama disebut ini adalah Raja A, fragmented application infrastructure. Yang ini adalah Raja B, integrated application infrastructure. Okay, bila kita ada business, kita akan ada banyak department, marketing department, accounting department, production department dan sebagainya. Okay, katalah dalam ni kita ada 3 kan, procurement and logistic department, finance department, marketing department. Okay, dekat procurement dia akan ada proses dia sendiri. Dia ada business process architecture, application data architecture, technology architecture, maksudnya sistem dia sendiri. Dia nak uruskan pembelian, dia nak uruskan logistik, dia ada satu sistem. Finance pun sama, dia ada sistem dia sendiri. Ini sistem ni kemungkinan besar dia adalah web based lah, maksudnya dia boleh diakses melalui web, sama ada internal web ataupun internet tu sendiri, internet web. Okay, marketing pun ada dia punya sendiri. Dan setiap satu ni dia tidak cross di antara satu sama lain. Okay, dia berasingan. Okay, procurement punya, finance punya, marketing punya. Jadi dia akan ada functional barrier dekat situ. Maksudnya orang finance tak boleh nak access data dekat
dekat procurement. Orang marketing tak boleh nak access data dekat finance, kecuali kalau ada permintaan lah. Okay, itu dipanggil fragmented application infrastructure. Ada masa kita menggunakan kaedah fragmented application infrastructure, terutamanya apabila kita tak nak data daripada marketing tersebar kepada finance. Adalah setengah-setengah company yang dia mengamalkan dia panggil apa ya, lupa dia punya istilah tu, tapi dia tak nak data ataupun maklumat daripada satu jabatan tu tersebar kepada jabatan yang lain. Dia menggunakan kaedah fragmented. Ada satu lagi, dia guna kaedah integrated. Integrated ni maksudnya yang 3 department tadi, procurement, logistik, finance, marketing ni, dia menggunakan satu sistem yang sama dan dia diintegratekan di antara satu sama lain. Okay, dia tak ada functional barriers. Procurement boleh access finance punya data, finance boleh access marketing punya data, provided dia ada login dengan ID name yang betul lah. Okay. Cuma masalah yang ni adalah apabila satu rosak, contohnya business process architecture ada masalah, semua akan terjejas, ketiga-tiga department akan terjejas. Berbanding yang tadi, kalau business process architecture yang kat finance ni terjejas ataupun bermasalah, yang dua lagi tak kacau, yang dua lagi boleh jalan serentak. Tapi kelemahan kat sini adalah apabila business process architecture yang finance ni perlu dihantar kepada marketing, dia akan take time. Dia tak boleh dihantar secara real time, dia nak kena ada approval baru masuk kat sini. Yang tadi dia boleh terus hantar as long as ID name dia betul. Okay, ID name betul, dia ada authorized lah. Okay, boleh terus in real time dia boleh dapat maklumat. So ada pro and cons kedua-dua kaedah ni. Cuma ada masa kita akan gunakan yang ni, bukan ada masa, ada situasi kita gunakan yang ni, ada situasi kita akan gunakan yang integrated. So itu adalah dua kaedah bagaimana kita manage application infrastructure dalam digital business. Kemudian macam mana kita nak differentiate between the application level dekat management dalam company. Okay, kita tahu dalam company kita akan ada strategic management, technical management dengan operation management. Biasanya yang akan guna strategic management punya part ni, dia akan cuma gunakan, dia akan banyak menggunakan knowledge management software dengan data warehousing, data mining software. Okay, sedikit dia akan gunakan ERP. Okay, data warehousing, knowledge management ni lebih digunakan untuk tujuan apa? Untuk tujuan nak menentukan hala tuju bisnes, untuk tujuan nak menentukan strategi. Okay, planning for the strategy of the business. Berbanding dengan technical management dengan operation management, especially operation management lah, dia akan banyak menggunakan ERP application. ERP ni apa? ERP ni adalah front end application yang digunakan untuk run the business. Okay, untuk operation the business. Marketing dekat sini, accounting dekat sini, procurement dekat sini, logistik semua dekat sini. Technical guna tak? Guna sikit. Dia tengoklah, dia ada access, mungkin dia tak guna secara langsung, dia indirect use. Tapi yang operation management dia akan guna secara langsung. So mereka yang menjalankan bisnes. Tapi strategic management dia tak guna sangat pun, sikit saja kat sini portion dia. Dan dia akan banyak bermain portion dia, percentage dia dekat knowledge management software dengan data warehousing ataupun data mining software. So software dalam bisnes dia akan ada banyak level. Dia akan ada banyak level, daripada yang operational, technical, sampailah kepada management, strategic management punya software. Alright. Ini antara contoh management issue dalam managing the digital business infrastructure. Kalau kita tengok dekat sini, on the client application, client integration dengan partner, dengan intermediaries. Okay, yang ni dia akan banyak menggunakan external network. Okay, dia akan bersambung dengan internet. Okay, sebab client application, kita as a business, kita ada client, kita ada business. So dia mesti access. Dia tak mungkin menggunakan intranet. Dia mungkin menggunakan internet dia sendiri dekat rumah. So kita kena attach kita punya network tu kepada internet. Dia kata internet ni. So application integration dengan begitu juga dengan application integration dengan partners, dengan intermediaries. So diorang tidak berada dalam kawasan kita, diorang tidak ada dalam intranet kita, diorang berada dalam internet yang luas. So service quality on the client side application, itu antara isu dia lah. Kadang-kadang internet kita pakai Unified kan, 4G, 5G lah, tapi dekat client side mungkin dia pakai 2G, so dia tak boleh access. So itu ada isu, macam mana kita nak cater yang tu. Okay. External application hosting, dekat mana kita nak hostkan kita punya content of our web. And then integration dengan partners. Kadang-kadang partner kita ni dia pakai iOS punya sistem, kita pakai Windows punya sistem. So macam mana nak integrate? So itu perlu diselesaikan. Kita tak payah fikirlah macam mana nak selesaikan, tapi kita tahu benda tu perlu diselesaikan dengan cara kita hire professional programmer untuk handle the case. Quality of extra internet connection through ISP. So connection internet kita kena bagus, connection internet on the other side pun kena bagus. Kadang-kadang kita buka www.kedai.com tu, kita punya tu,
internet kita laju lah. Tapi customer kita target customer dekat pedalaman contohnya kan. Kita jual barang-barang untuk orang pedalaman. Dekat situ ada internet connection ISP yang bagus tak? Tu kena ambil kira lah. Kalau tak ada mungkin tak sesuai gitu buat e-commerce untuk customer yang begitu. Okay, untuk application development, yang ni internal yang ni internal application development, data management, server, application legacy application, aplikasi lama, data lama macam mana kita nak masukkan, web server kita macam mana, corporate database server kita macam mana. Isu dia adalah development itself, macam mana kita nak bangunkan dia. Bukan satu kerja yang mudah nak bangunkan web ni. So itu yang awak akan buat dalam group assignment. Sebab tu markah dia 50%, banyak. Kalau awak dapat skor 50 tu sebenarnya dah lulus lah kursus ni. Tapi tak boleh lah sebab dia kena complete semua assessment kan. Tapi 50 markah tu dah dapat markah C dah. Okay, content management, database management. Quality of server-side application, service performance availability interface, integration of digital business and legacy system. Ini yang saya sebut tadi ni, sistem lama kan. Sebelum ni kita pakai Windows 98, Windows 8. Lepas tu sistem baru ni dia kita bangunkan dalam sistem dalam dalam interface Windows 10. So macam mana kita nak integratekan yang lama dengan yang baru. Okay, control application untuk monitor service level. Okay, ada aplikasi apa untuk kita control the application, untuk kita monitor sistem kita okey tak, order masuk tak masuk, sistem down ke, server cukup tak, data cukup tak, internet speed macam mana, ada drop ke. Itu kita kena ada control application. Dan seterusnya management issue yang seterusnya adalah quality of staff untuk access the internet and internet services. Kita kena ada staff yang capable untuk handle the system. Tak boleh nanti datang internet loss ni macam mana buat, saya pun tak tahu, tak boleh lah. So staff kita kena capable untuk handle the problem, untuk handle troubleshooting. Macam tadi nak develop the system, kita pun kena capable untuk develop the system. Walaupun kita bukan dalam jurusan sains komputer ke information system, tapi at least kita tahu sikit-sikit macam mana ia berlaku. Okay, apabila kita terlibat dalam digital business. Sebab basic dia memang IT lah, memang information system. Okay, seterusnya tadi kita cerita pasal sistem banyak kan. Seterusnya kita nak cerita pasal cloud computing. Satu kaedah lagi, apabila kita nak buat sistem, kita boleh simpan ataupun kita boleh letakkan, kita boleh place kita punya sistem itu di cloud. Maksudnya kita tak payah nak set up server dekat office kita. Sebab kalau kita nak set up server dekat office kita, satu kita nak kena fikir server tu elektrik dia, aircon dia, nak kena on 24 hours, nak kena ada maintenance dan sebagainya. Nak guna sikit je, mungkin 100 gig, tapi beli server sampai 1 terabyte kan. Jadi tak berbaloi. Jadi kita boleh gunakan khidmat cloud. Khidmat cloud ni maksudnya kita letakkan konten kita tu dekat internet. Internet ni kat mana? Adalah somewhere. Okay, dekat server farm biasanya. Ada company yang handle. Kita letak dekat dia, dia yang hostkan. So kita tak perlu nak on laptop kita 24 hours untuk membolehkan customer access kepada kita punya sistem. Sebab benda tu diuruskan oleh cloud. Jadi cuma apabila ada notification ataupun ada order, dia akan hantar notification kepada kita punya device lah, phone ke laptop ke, tak kisahlah. Okay, ini yang dekat company. Application tu content, monitoring, collaboration, finance, marketing, logistik, semua berada dalam cloud. Dan cloud ni dia boleh handle daripada application dia dah boleh handle, platform dia dah boleh handle, infrastructure pun dia boleh handle. Sebab tu dia ada 3 kategori ni kalau awak perasan, SaaS, PaaS, IaaS. Nanti saya cerita satu-satu yang tu. Okay, dan itu yang kita sebut sebagai cloud computing. Okay, cloud computing. Sebelum cloud computing kita guna apa? Sebelum cloud computing kita guna computing biasalah, apa nama ni, in-house computing. Semua dalam pejabat kita kan. Okey, ini yang saya sebut tadi, SaaS, PaaS, IaaS. SaaS ni adalah software as a services. Okey, maksudnya company tu dia menyediakan platform untuk provide software. Okey, ada company dia sediakan platform terus as a services. Ada company dia provide infrastructure terus as a services. Maksudnya kita tak payah nak ada menara sendiri. Kita gunakan menara dia untuk hantar maklumat kepada customer ataupun customer nak hantar maklumat kepada kita. Itu 3 kategori. Okey, perbandingan ataupun perbezaan antara 3 kategori ini adalah kalau yang saya sebut sebagai in-house computing tadi, in-house computing tu dia on premises lah. Application kita simpan dekat komputer kita, data, runtime, middleware, OS, virtualization, server, storage, networking, semua kita simpan dalam komputer kita dan kita manage dia sendiri. Kita yang kena jaga dia. Kalau dia rosak ke, kalau dia problem ke, kalau nak update dan sebagainya, kita kena buat sendiri. Okay, berbanding dengan yang ni. Okey, sekejap dia tak keluar dekat sini. Saya buka dekat PowerPoint jap. Saya tak perasan lah dia tak keluar kat situ.
Ya, nanti saya akan update lah awak punya nota tu. Sorry saya tak perasan. Sekejap. Okay, chapter 3. Okay. Okay, untuk IaaS, Infrastructure as a Services, apa yang kita manage adalah yang 5 atas ni je. Application, data, runtime, middleware, OS. So yang orang lain manage adalah dari segi networking, storage, server, virtualization. So kita subkan sebahagian daripada keseluruhan IT system ataupun web system yang kita kena buat tu. Okay, detail on what is setiap satu ni saya tak cerita kat dalam ni lah sebab tak di cover dalam kursus ni. Okay, so IaaS ni dah masuk cloud dah. Yang on premises ni dia in-house. Okay, yang ni dah masuk cloud. Okay, kalau kita go for platform, kita cuma manage application dengan data je. Dari segi runtime, middleware, OS, virtualization, server semua tu kita serah kepada third party. Okay, itu kita maksudnya kita subscribe kepada platform as a services. Dan software as a services, kita tak buat apa-apa. Semua dekat others. Kita cuma ada phone, kita buka app je ataupun kita buka laman web saja. Kita tak ada manage apa-apa. Kita tak ada apa-apa pun. Everything dekat third party, dekat hosting. Okay, contoh WordPress. WordPress ni apa? WordPress ni adalah platform as a services. Maksudnya dia sediakan platform untuk kita buat web kita dekat WordPress. Google Form, software terus. Kita tak payah nak install ke, tak payah nak develop ke, kita buka je laman web Google Form tu, kita boleh guna terus. Lazada dengan infrastruktur sekali, dengan logistik, dengan apa semua di manage oleh Lazada. Kita tak payah fikir dah logistik semua tu kan. Dari segi accounting semua dah ada kat situ dah. Okay, WooCommerce platform. Dah dengar WooCommerce tak? WooCommerce ni integration untuk WordPress, nak membolehkan dalam WordPress tu ada shopping cart kan. Inilah commerce function lah, sebab WordPress ni dia blog asal dia. Tapi untuk mewujudkan commerce function dia gunakan WooCommerce. Okay, Blogger platform, Yahoo Mail software, Dropbox software, Java platform, Amazon IaaS, mudah IaaS infrastructure as a services. Okay, habis chapter 3. Sekian sahaja daripada saya untuk topik yang bahagian yang kedua, chapter yang ketiga. Jika ada soalan awak boleh tanya dekat dalam komen di Microsoft Teams. So kita jumpa lagi minggu depan.